Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa syur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa khtim lana bi alsinatina yafqahu aqwalana, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dipertemukan oleh Allah dengan satu tujuan, untuk sama-sama kita mengimarkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi asbab hidayah dan kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala tetapkan hati kita dalam keadaan beriman dan menjadi hamba yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhir ini kita melihat manusia terhimpit dengan pelbagai keadaan dan perasaan tertekan, stres, kesusahan, kesedihan, kecewa dalam hidup, sampai tahap manusia menjadi murung, depression, stres, anxiety, dan akhirnya membawa kepada manusia ini terfikir, tergamak untuk membunuh diri. Bahkan saling berbunuh-bunuhan, berlakunya pergaduhan, perbalahan, dan antara manusia, rumah tangganya, adik-beradiknya, komunitinya. Kemuncak kebatilan manusia asalnya bermula dengan masalah diri, membawa kepada manusia memberi mudarat berdiri dengan membunuh diri, kan? Saling berbunuhan, bermusuhan, kan? Kemuncak kebatilan apa dia, tuan-tuan ibu sekalian? Manusia mula menyalahkan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Mula berburuk sangka kepada Allah, putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kerja siapa? Iblis. Memang itu yang iblis inginkan kepada manusia. Last kali kufur. Dan last kali kufur. Sebab itu kata para ulama, itu masuk ke kufuran itu maksiat kepada Allah. Dia tak kufur terus, dia ada tanda awal kufur. Apa dia? Melazimi maksiat kepada Allah. Bila hari-hari mengulangi maksiat tanpa taubat, maka terjerumus kepada sifat kekufuran. Kufur ni jangan bayang murtad. Kufur ni semudah apa dia? Menggunakan nikmat bukan pada tempat asalnya. Dalam kitab para ulama sebut nikmat ni apa dia? Syukur. Maksud syukur? Syukur maksudnya apa? Menggunakan nikmat pada fungsi asalnya nikmat, kan? Mata, mulut, telinga, kenderaan. Kufur tu macam mana? Menggunakan mata bukan pada fungsi asalnya untuk melihat kebenaran, kebaikan. Tengok benda yang tak baik, kufur dah tu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu indikator syukur lawannya kufur, bukan tak bersyukur. Punya nak ceritanya tuan-tuan ibu sekalian, halus dan tingginya darjah orang-orang yang pandai bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah tentang seorang tukang gunting rambut. Satu hari dia tengah gunting rambut pelanggan dia, dah habis gunting tu. Pelanggan tu nak bayar, tiba-tiba dia cakap dengan pelanggan dia, "Aku tak percaya dengan Tuhan. Tuhan tak ada dekat dunia ni." Kenapa kau cakap macam tu? Kalau betul Tuhan ada dekat dunia ni,
Mesti tak ada manusia yang sedih, kecewa, hidup miskin, susah. Kalau ada Tuhan, mesti manusia bahagia, gembira. Sebab aku tak percaya adanya Tuhan. Maka pelanggan itu tergambar, terdiam dia pun keluar daripada kedai itu. Tiba-tiba nampak satu anak muda, rambutnya panjang sampai melintasi bahu. Allah bagi ilham. Dia tarik anak muda tu masuk dalam kedai. Dia cakap dekat toki kedai tukang gunting rambut. Betul lah, dekat dunia ni memang tak ada tukang gunting rambut. Tapi aku ni siapa? Kau panggil aku apa? Bukankah aku ni tukang gunting rambut? Tak ada. Kalau betul dekat dunia ni ada tukang gunting rambut, mesti rambut pemuda ni pendek. Kenapa panjang? Rambutnya panjang sebab dia tak pergi jumpa tukang gunting rambut. Sebab tu rambutnya tak pendek, rambutnya panjang. Tepat sekali jawapan kau. Bermaksud dekat dunia ini bukan tak adanya Tuhan, tetapi manusia hidup susah, kecewa, sedih. Kan manusia tak gembira, tak bahagia kerana mereka tidak menuju, tidak kembali kepada Tuhannya. Tuan-tuan sekalian, kita yang berjauhan daripada Allah, lama kelamaan kita menyandarkan tekanan itu salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini memang kerja iblis. Iblis ceritanya makhluk yang bermula dengan ketaatan, kebaikan, penuh dengan amal ibadah kepada Allah. Tapi natijah iblis dah sebut wa kana minal kafirin. Iblis ni kafir. Bermula dengan kebaikan tetapi perakhirannya kafir. Kita ni makhluk yang baru mula nak beramal. Iblis telah pun sempurnakan amalannya kepada Allah, tapi wujud hidup iblis Allah gelarkan sebagai wa kana minal kafirin, hamba yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu hidup ni tuan-tuan sekalian, bukan keutamaan tu tentang soal banyak amal. Bukan. Lebih utama apa di dalam hidup ini? Banyakkan faham. Banyak amal ini sesuai untuk orang yang selesai tentang makna faham tentang kehidupan. Ini faham tak banyak, fokus pada banyak amal, bukan kelayakan kita. Itu yang jadinya bila mati nanti duk salah faham, sangka dia kembali pada Allah itu untuk persembahkan apa? Amalannya. Bukan. Mati nanti kembali pada Allah, rasa banyak amal, kan, rasa beramal, kembali pada Allah, rasa mulia, rasa baik. Itu bukan sifat bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah, orang yang paling tinggi takwanya kepada Allah. Takwa maksudnya takut kepada Allah. Kalau kita faham kembali pada Allah dengan banyak amal, mengapa perlu takut? Deliver je lah, confident je jumpa Allah. Ini salah faham. Tertipu dengan amalannya, akhirnya jadi debu yang bertebakan. Allah tolak segala amalan. Sebab apa? Gagal faham dalam konteks amal. Sebab itu kata para ulama, ad-din ini ada dua aspek, ada dua konsep. Pertama, inna dina indallahi Islam. Agama dari sudut suruhan perintah Tuhan, iaitu hukum syariat, adanya wajib, sunat, harus, makruh, haram. Itu satu aspek amalan zahir yang kita kata. Adapun aspek yang kedua, dinul haq, iaitu agama dalam konteks hakikat kehidupan. Antara dua ad-din ini, mana manusia berpotensi menjadi tercela? Antara ad-din dalam konteks amal dan suruhan dengan ad-din dalam konteks memahami hakikat kehidupan, mana yang manusia akan mudah tersesat jika dia salah faham kehidupan. Lepas tu Nabi ajar kita satu doa. Doa tu pula disunahkan baca sebelum beri salam tahiyat akhir. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wa mamat. Minta lindung daripada Allah fitnah, tipu daya kehidupan dan kematian.
Bila mana manusia fokus kepada amalan, ketaatan, tetapi bila bawa dalam nilai kehidupan dengan gagal faham dengan makna hidup yang sebenar, maka jadi debu yang berterbangan. Macam Nabi sebut dalam hadis lah, bila mana satu golongan hamba Allah Ta'ala kembali pada Allah, mempersembahkan amal sebagai ulama, orang yang banyak mengaji ilmu, tapi Allah sebut kazab tak, kamu berdusta. Allah tolak segala amalan dia. Datang kelompok yang kedua yang banyak bersedekah, infak, dermawan, maka persembahkan amalan. Allah kata kazab tak, bohong, penipu. Allah tolak segala amalan. Maka jelas dalam hidup ini, sebelum kita bicara tentang banyak amal, kena dahului tentang banyak faham. Jangan sampai gagal faham dalam makna kehidupan. Dia bukan tak beramal, bahkan banyak amalan, tetapi bila mana amalan tersebut dia masuk dalam nilai hidup seharian dia, apa contoh boleh jadi rosak amalan dia? Beramal ini membuahkan sikap mula nampak aib diri, lemah diri, buruk diri. Itu kesan amal yang faham dengan makna hidup. Tapi banyak kita dengan banyak amal, dengan amalan ketaatan itu mula nampak aib isteri, mula nampak aib suami. Mentang-mentang ngaji baca Quran, datang satu lintasan, ya Allah, suami aku ni malas tu baca Quran. Allahu Akbar. Nampak? Ini contoh. Dia dah beramal, dia bukan meninggalkan amalan, beramal dengan amal yang banyak, tetapi bila bawa dalam kehidupan, rosak amalannya. Tengok buruk suami aku ni malas tu semayang. Mentang-mentang gaji semayang, dia nampak aibnya suami dia. Habis. Ini yang maksudnya amalan jadi debu yang berterbangan. Ini fitnah kehidupan. Dia tak mampu, amalan tu masuk ke kolbu dia, ada hijab, tak tembus dalam hati dia. Tembus dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu kebatilan berpunca daripada kejahilan. Kejahilan itu berpunca daripada tidak datang pengajian, malas mengaji, tak suka pergi kuliah, dengar ceramah. Sebab apa? Lazimnya orang yang tak melazimi dengan pengajian, dia ada sifat tahu ataupun rasa banyak tahu. Tuan-puan pernah dengar tak statement ayat-ayat, pernah dengar kan? Pernah kan? Dalam cuma susun atur bahasa tu beza lah, tapi poin ni biasa dengar. Soalan kenapa tak balik? Oh dah tahu dah pernah dengar dah, balik lah. Kenapa tak balik? Maka kena faham, kita belajar bukan untuk tahu semata, untuk faham. Disebabkan kita faham, datang kuliah bukan nak tahu semata-mata. Datang kuliah dan kekal mendengar kuliah untuk mungkin bina kefahaman dengan ilmu-ilmu yang baru. Maka dia bertahan, dia istiqomah dengan pengajian. Sebab iblis tahu satu cara boleh merosakkan ibadahnya manusia dengan menjadikan mindanya itu keliru dalam kehidupannya. Banyak gagal memahami makna yang salah tentang makna kehidupan. Ya, contoh, dulu kesesatan yang berlaku pada kita dia belajar untuk kerjaya. Setuju? Allah tunjukkan kebenaran. Peluang pekerjaan sekarang hilang, tak ada demand, banyak menganggur. Tu yang minggu lepas keluar dekat media kan, 70% pada SPM tak sambung pengajian. Apa tanda dia? Maka benar, skrip Tuhan akhir zaman apa dia? Tertegaknya kebatilan. Sebab apa? Kejahilannya manusia. Bahkan ada orang yang menegakkan kebenaran dikatakan kebatilan. Sebab apa? Yang menolak kebenaran itu orang yang jahil. Zaman sekarang suka hati nak kritik para ulama, suka hati. Ini gagal faham. Allah tunjukkan kebenaran,
Belajarlah sebab kejaya. Allah tunjukkan dan ada kejayaan. Nak buat apa? Niaga, kan? Kerja, habis. Terus belajar ni bukan untuk kerja, bukan untuk berniaga, bukan untuk kerjaya. Dah. Belajar ni satu je tujuan dia apa dia? Panduan hidup tu je. Kerjaya, kerja, berniaga ni rezeki lain. Allah dah tetapkan dah, yang memang. Tapi bila kita ada belief system belajar untuk kejaya, Allah jadikan speednya macam tu lah. Hilang pekerjaan, habis tinggalkan pengajian, habis. Sebab sifat jahil sahaja akan memusnahkan nilai kebenaran. Punca orang langgar hukum hakam sebab tak tahu hukum. Dia tak tahu hukum. Bila tak tahu, dia rasa tak pun tak tahu, habis ya. Senang hidup. Ni gagal faham istilah kehidupan. Sebab itu dia beza adib dan ideologi. Adib ini dua dia punya maknanya. Pertama, sumber itu daripada nas Quran dan sunnah yang dipadukan dengan hukum akal yang sempurna. Ini dua instrumen. Sumber nas, yang kedua akal sempurna. Hukum akal yang sempurna. Ideologi daripada kalimah Greek, ideologi, idea, pemikiran, logik manusia. Sumbernya manusia. Instrumennya sama, akal, idea, pemikiran. Tetapi apa beza adil dan juga ideologi? Adil, sumber pemikiran itu Tuhan, wahyu, kebenaran. Manakala ideologi itu sumber pemikirannya syahwat, nafsunya manusia. Manusia lawan Tuhan, siapa yang menang? Sekarang manusia menang. Sangkakan manusia punya pemikiran itu lebih benar, lebih mesra manusia. Allahu Akbar. Banyak berlaku salah faham. Contoh, apa istilah yang gagal difahami? Maksud kata, menggunakan istilah agama tetapi makna barat, makna batin. Contoh, human right. Bahasa Inggeris kan? Bahasa Melayu, hak asasi manusia. Guna kalimah hak, tapi definisi hak tu ikut makna barat. Hancur lah. Hak ni bahasa Arab, kata terbit daripada hakun, kebenaran. Dalam nak menuntut hak suami, hak isteri, hak anak, hak wanita, mesti selari dengan kata agama, kebenaran agama. Dia tak boleh semata-mata tutup bela hak kita. Saya berhak, ni hak saya. Tak cerai. Hanya sebab suami tak bagi nafkah, suami tak bagi duit poket. Perempuan, duit poket bukan nafkah. Nafkah ni 4 je. Tempat tinggal, makanan, pakaian, dari sudut dia punya peribadi, kesihatan, dia punya alat mandian peribadi je. Duit poket bukan nafkah. Banyak buat video dia dia cakap apa, saya tengok apa, nak perempuan pandai masak, solehah, tapi mas kahwin 10,000 cakap kita jual anak. Duit poket pun tak bagi. Duit poket bonus, dia bukan nafkah. Ke selalu dia rasa nafkah. Stres tu. Benda tak wajib, kita yang mewajibkan benda yang tidak wajib. Stres lah. Oh ya ke Allah lapar. Bila kebenaran dah belajar, lapar. Bila ideologi itu guna syahwat, guna logik akal manusia begitu, yang benda kita stres. Itu yang bunuh diri, bunuh isteri, bunuh suami, gagal faham. Kan? Suka sangat guna istilah agama tapi makna kan mengikut makna nafsu syahwat manusia. Contoh lain, bebas memilih, bebas membuat pilihan, freedom. Freedom orang barat bebas, liberal lah, bebas. Bahasa Melayu, pilihan.
memilih kan, bebas memilih, bebas buat pilihan. Bahasa Arab ikhtiar daripada kalimah khairun. Maka orang yang beriman memahami Allah memberikan kebebasan dalam membuat pilihan, memilih dalam hidup ini terasnya kebaikan. Bukan suka hati pilih, bukan suka hati kita buat pilihan, suka hati ikut tekak kita, dah. Mesti selari dengan kebaikan. Sampai tahap bab agama pun kita bebas dengan cara manusia. Suka hati nak sembahyang bila, suka hati nak sembahyang ke tak. Nampak? Dalam bab agama pun cara dia, bukan cara Tuhan. Itu yang sesat tu Australia. Sebab apa? Tak datang pengajian. Tu je isunya. Tak datang ke pengajian. Kenapa manusia diangkat kemuliaannya, mengalahkan malaikat? Malaikat makhluk yang sempurna taat, tak lag walaupun sesaat, tapi terkalah dengan kemuliaan manusia. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah telah mengajarkan kepada Adam itu asma, nama-nama makhluk langit dan bumi. Maksud kata, disebabkan ilmu pengetahuan yang ada pada Adam yang diajarkan oleh Allah itu mengalahkan kemuliaannya para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka antara karakter orang Islam, orang beriman itu, dia mesti gila ilmu. Lepas tu kenapa orang Islam zaman sekarang lebih kurang macam orang kafir? Dia tak gila pada ilmu. Bahkan orang kafir gila pada ilmu. Sebab tu dipandang oleh orang kafir. Orang Islam sekarang ni, dia tak jadikan ilmu tu kemuliaan. Dia tak rasa dengan berilmu tu dia dipandang mulia. Dia tak rasa. Sebab tu kerja berniaga dia kerja tu. Berapa ramai orang tak di SPM dapat jadi jutawan. Ya, fine, tak masalah. Jutawan tapi jahil. Beza jauh sangat tu. Apa sila? Apa lagi gagal faham dengan makna hidup ni? Menyebabkan sesat, menyebabkan stres, menyebabkan Allah tak wajibkan pada kita. Kita yang rasa wajib. Itu yang menderita. Contoh dalam bab kaya. Bila sebut kaya, bayar apa? Harta. Salah. Itu bukan makna agama, itu makna barat. Itu yang manusia cari mata harta, benda. Itu yang menderita tuan-tuan, bukan fitrah manusia. Kaya ni dua maksudnya. Apa ni? Cukup dan memberi. Itu maksud kaya. Siapa gaji 1,500, hati rasa cukup, hakikatnya kaya. Hakikatnya kan kaya. Cuma bezanya apa? Dalam konteks dimensi dunia, Allah memang membezakan kita pada sudut material. Ada yang kaya, ada sedana, ada yang miskin. Itu je. Tetapi indikator makna kaya sebenarnya itu kaya hati. Hati kata apa? Cukup, kaya hakikatnya. Tetapi bila mana faham kaya itu benda, itu yang bila tak ada benda, tak ada harta, rasa hina, dihina. Yang menghina itu pun jahil, yang kena hina pun jahil. Mula dengki hasad, tak puas hati. Dia lagak pakai emas. Dah pula. Dosa ke pakai emas? Dosa. Macam tak setuju je. Oh, yang pakai emas dosa lah. Oh, kumpul neraka. Habis yang pakai kapcai, syurga. Wah, apa indikator kita? Yang kedua, maksud kaya apa dia? Memberi. Siapa yang gaji 1,500 mampu beri mak ayah, hakikatnya kaya. Kamu telah menyelesaikan hukum agama. Cuma dengan watak miskin, watak sederhana tu je beza. Kau kena faham, hidup ini Allah takkan jadikan rezeki kita semua sama. Apa bukti rezeki tak sama? Isteri sama? Isteri pun tak sama. Isteri tak sama, anak pun tak sama. Ke anak sama? Apa ni? Tak masuk lah. Tak logik lah. Bila isteri, anak, mak ayah tu pun tak sama, tiba-tiba rezeki nak sama macam dia sebelah. Agak-agak lah. Tak dengki pula. Macam isteri dia pula. Ini masalah. Budak logik je. Yang jiran kita, yang kalau kita suka kat isteri dia pula
Siapa malam tu dapat isteri macam aku ni. Si suami yang isteri yang kita suka pula rasa malam berbinikan isteri dia. Kita je rasa, oh cantiknya cantik. Padahal kau cantik luar dalam, Masya Allah. Dajjal jadi bunuh suami, belasah suami tu. Tahu tak? Dekat dunia ini, kita ni sekadar ikut skrip Tuhan tu je. Maka belajarlah siapa yang telah diskripkan oleh Allah sebagai orang kaya, belajarlah untuk jadi orang kaya yang kekal beriman kepada Allah. Itu je. Bahkan orang kaya yang pendapatan bulanannya 50,000 tetapi risau bimbangnya, sentiasa duk fikir macam mana nak dapat 60,000, macam mana jadi 100,000. Itu miskin hakikatnya. Miskin hakikatnya, miskin sebab pun tak cukup. 50,000 tak cukup. Makan apa tu? Makan dedak. 50,000 cukup? Cukup? Oh, tak dapat apa cukup. Cukup dapat. Ini masalah kita tak dapat. Oh, 5 terlebih cukup. Try lah. Dapat 50,000 terus tukar kereta. Ambil kau terus garban. Ini masalah yang Allah berikan padanya di dunia. Skrip itu sebagai hamba miskin, belajar untuk kekal dengan kemiskinan dengan sifat sabar syukur dan redha kepada Allah. Itu je. Ke kita faham dekat kubur nanti Allah tanya, kereta pakai kita apa? Gaji berapa? 2,000. Buat apa kat dunia? Malas ya? Persoalan ni kita yang mengada-adakan, tu yang pening kepala, tu yang berbulu je dengan jiran sebelah. Allah Allah. Siapa punya kerja? Iblis. Pegang dia. Nanti aku semua aku. Memang dia. Setuju. Macam tak setuju di malam ni? Setuju kan? Tak ada pilihan. Itu salah faham tentang makna kaya. Akhirnya Allah kata kau tu layaknya miskin, tapi nak juga jadi kaya. Hadap, manjat, wajat, siapa berusaha dapat. Allah bagi dengan bukan redha Allah. Apa jadi? Tu yang berlagak semacam tu, tu yang kekok semacam tu, tu yang struggle gila menghadapi kehidupan dia. Sebab apa? Punya paksa dia jadi kaya. Orang yang ditentukan sifat kaya di dunia, dia biasanya usaha tu dengan senang, dengan relax, tak ada benda. Tapi yang paksa-paksa inilah bimbang-bimbang. Kita sedang meminta benda yang bukan luar kemampuan kita. Maka bersyukur dengan apa yang ada tu, puas kita. Maka nak tahu kita ni layak kaya ke miskin, doa. Itu indikator dia, doa. Try market lah. Ya Allah, kalau aku ni kaya lebih dekat, lebih baik, lebih bersyukur, mudahkan aku kaya. Tengoklah, tu naik pangkat, tu dapat bonus. Adalah jalan. Baru kita membina kaya dengan redha, dengan takdir, dengan kebenaran, bukan dengan paksaan. Try doa. Dah semua Ustaz 10 tahun lah. Apa maksud? Dah berhenti doa tak kaya, kita syukur. Tiba-tiba bersyukur, kaya. Oh ya Allah, itu caranya kan tenang. Apa lagi salah faham tentang maksud hidup ni yang menyebabkan manusia jadi stres hari-hari? Tetapkan hidup ni. Contoh kaya ni. Contoh, oh berniaga, kerja, bertambah harta benda, mula rasa kaya. Oh pandai pula. Dengan bekerja, berniaga, rasa kaya. Pandai. Nabi kata barang siapa yang sembahyang 2 rakaat sebelum subuh, maka Allah SWT akan berikan padanya dunia dan seisinya. Tiba-tiba lepas sembahyang qabliyah subuh 2 rakaat, tak rasa apa-apa. Wah, tak ada benda Ustaz, biasa je. Biasa. Berniaga, kerja, bertambah harta, rasa kaya. Pandai pula rasa kaya tu. Sembahyang 2 rakaat, tak rasa apa-apa. Biasa je, tak ada apa pun. Apa maksudnya? Hatinya telah diambil alih, dunia telah mengambil alih makna kehidupannya. Habis. Tak rasa berpahala, tak rasa
tak rasa bahagia dengan ibadahnya. Itu yang jadinya waktu sehat, waktu sehat gembira, teruja kan, seronok dia. Tapi waktu sakit, lemah kan. Dia cakap bukan cakap untuk orang, cakap diri sendiri saja. Terus dia, bersyukur waktu sihat je lah. Waktu sakit mengeluh, tak kena tu, tak adil. Bukan tu sifat beriman. Orang beriman itu lah yang Allah takdirkan dia. Sihat sama, kan sakit pun sama. Bezanya kurang mampu, tapi hati tu kekal tenang, redha. Bukan waktu senang, alhamdulillah, Allah terima kasih. Waktu duit hilang, Allah gelap hidup dia. Macam mana itu? Tak kena. Bermaksud Allah beri yang kita suka, baru kita redha pada Allah Ta'ala. Bila Allah tarik milik Allah, Allah tarik sebentar, tak redha pada Allah Ta'ala, maka jelas tak sempurna iman kita, bahkan kufur kepada Allah. Sebab tu kalau jadikan hidup kita lazimnya kan, 40 tahun kaya, sihat, bahagia, kadang-kadang setahun je sakit, kelak setahun je. Allah tak bagi hidup kita ni 40 tahun sakit, satu hari, setahun sihat. Tak ada macam tu, tak ada. Tak ada terusnya. Tapi bila tak pernah, tak pergi mengaji, tak dengar kuliah ceramah, dia jadi macam tu lah. Dapat nikmat syukur, kena musibah ujian, mula kufur. Mula kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila sebut nikmat, tuan-puan bayang apa? Nikmat kan, ataupun harta. Nikmat ni bukan benda. Yang bagi definisi nikmat di benda, manusia. Bukan Allah, bukan agama, manusia. Sebut nikmat harta, benda, salah. Nikmat ni perasaan bahagia, tenang, itu nikmat. Pernah tak jenis kritikal nak cari bilik tengah cek, pernah rasa? Waktu tu nikmatnya apa? Duit, naik gaji. Tengah dapat ting-ting, masuk bank, masuk duit, bonus RM1000. Bahagia tu. Peduli, tak layan reset tu. Betul tak? Waktu tu maka jelas benda harta bukan nikmat. Waktu tu nikmat dia melepas. Ya Allah. Ya Allah, dia punya berzikir tu, ya Allah, macam baru lepas angkatan maut. Ya, ada pengalaman kan? Macam tak pengalaman dia, bagus je. Macam tak faham. Betul tak? Maka rasa lega tu nikmat, bukan harta benda dah. Apa lagi? Tengah sakit, tiba-tiba sihat, itu nikmat. Sakit perut yang aman, buang air, lepas, nikmat. Bukan benda harta. Siapa yang bagi makna benda harta tu nikmat? Agak manusia. Lebih malah lagi, ada satu belief system, slogan apa dia? Harta membahagikan manusia. Habis kiamat. Siapa cakap harta membahagiakan? Harta sifatnya memudahkan, menyenangkan manusia, tu je. Level harta menyenang, memudahkan, tu je. Sebab tu kena ada kereta supaya mudah pergi kerja. Sebab tu kena ada surau masjid, kemudahan kan, harta benda lah, supaya mudah nak beribadah pada Allah Ta'ala dengan ceramah mulia. Bukan bahagia. Kalau kita terjemahkan harta, nikmat ni bahagia, nilai kesian orang miskin. Kalau mau manfaat ni anak 6 orang pun punya riuh, berbalik rumah 3 tingkat, 4 orang duduk, dah macam rumah hantu dah. Bang. Rumah besar-besar. Pernah dengar riuh tak? Pernah dengar riuh? Oh benar, jarang lah. Rumah flat je riuh. Paling riuh rumah flat lah. Betul tak? Maka nikmat bahagia bukan letak pada benda. Macam tu tak adil lah, kesian lah orang susah. Mustahil akan bahagia sebab susah. Tak boleh.
Contohnya apa dia? Kerja. Perempuan semua bila sebut kerja, fikir apa? Faham apa? Kerja. Tu yang mula bila tak faham maksud kerja, kerja apa? Saya tak kerja. Lah, tak kerja ke? Kenapa tak kerja? Kerjalah. Keluar ayat dia punya jemah-jemah hari keluar. Macam hina sangat je tak kerja. Yang mengomel tu pun jahil, menghina orang tak bekerja. Yang kena ngomel tu pula pun jahil, terhina disebabkan tak kerja. Kerja ni apa tu maksudnya? Kerja ni banyak orang faham harta benda. Bukan. Agama tak sebut kerja itu maksudnya nafkah. Kerja itu maksudnya harta. Bukan. Kalau kita faham kerja itu maksudnya nafkah, harta, benda, soalan, isteri kita tak buat kat rumah ataupun dia duduk rumah, apa maksud dia? Kalau kat rumah tu apa nak panggilnya? Isteri tak kerja, dia terkangkang, dia terbaring, dia melepek dekat rumah. Betul ke? Layak ke? Tak kena. Maka apa agama kata dalam bab kerja? Kerja maksudnya mengurus pahala. Bermaksud isteri kita walaupun di rumah, dia pun sedang bekerja menguruskan pahala rumah tangga ni. Tahu bermakna. Dia rasa macam ada nilai hidup. Ini rasa lekeh je tak bekerja. Jangan lupa hadis Nabi yang disebut wanita yang paling sempurna di dunia, Sayyidatuna Fatimah Zahra. Apa kerja Fatimah? Satu je, suri rumah sepenuh masa. Apa tugasan dia? Khidmat, taat pada suaminya. Dalam sirah Fatimah ni banyak tangannya melecut dan agak bercala-cala tangan tubuhnya. Punya kuat taatnya, khidmat pada suaminya. Allah sempurnakan kemuliaan sifat wanita dia. Tunggu sudah. Dalam riwayat lain kata para ulama, 4 wanita yang paling sempurna di dunia: Maria, Asia, Khadijah, Fatimah. Soalan, 4 wanita kerjanya apa? Duduk rumah je. Maka bila datang mengaji malam ni, mula rasa mulia, mula rasa ialah banggalah dengan duduk rumah. Tapi bila gagal faham, bila faham kerja tu maksudnya harta, benda, kerjaya, itu yang tak kisah datang lambat ke, paiskat tak paiskat ke, balik awal ke, kerja main-main, kerja asal pun, yang penting ujung dapat gaji, dapat harta. Habis. Itu bukan makna kerja. Bahkan sia-sia. Kerja semata-mata bukan tujuannya pahala, sia-sia hakikatnya tu maksudnya. Nanti orang beriman punya cara faham dia. Sebab tu nak tegakkan kebenaran mesti dengan pengajian. Baru pergi kerja rasa bermakna, kan tak berkira lebih-lebih masa. Kita ada program lepas ni, saya ambil kesimpulan teruslah. Kesimpulannya tuan-tuan ibu sekalian, ada satu hadis Nabi ketika mana Allah SWT menanyakan kepada ahli syurga, wahai ahli syurga, telah kamu kecapi akan seluruh nikmat-nikmat syurga, maka apa lagi kamu inginkan daripada aku? Maka apa berkata juga, wahai Allah, wahai Tuhan kami, telah kami mendapati, mengecapi seluruh nikmat-nikmat syurga, tetapi satu perkara yang kami tak dapat lagi. Apa dia? Kami mohon redha Allah Subhanahu wa taala. Mardatillah, ridha Allah. Kata guru kami dalam mensyarahkan hadis ini, rupa-rupanya ada manusia masuk syurga bukan dengan redha Allah. Lepas tu Nabi ajar doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Redha tu bau jannah, bau bala. Awas, hati-hati. Bekerja, beribadah, buat taat kebaikan untuk pahala syurga dapat, tapi tak dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Kaedahnya apa dia? Hidup ini, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Redha Allah, dapat redha Allah Taala, pahala syurga, rezeki segala-galanya. Tapi kena faham, nak taat dengan nilai redha ni payah. Dia tak boleh datang semayang on time, mesti sejam awal sebelum semayang. Semayang lambat, ya mak lagi tak kena. Kau semayang lambat dapat redha
redha Allah Ta'ala. Tak ada lah. Rendah sangat title redha tu. Redha ni mesti ekstra. Dia punya deliver amalan yang tak berkira, lebih-lebih masih. Maka siapa yang pergi kerja nak dapat redha Allah Ta'ala, dia tak boleh cukup-cukup masa. Tak boleh 5:59 okay, sikit. Nak tu balik. Oh tak boleh. Tak dapat redha macam tu. Redha macam mana? Pukul 6 pagi start balik. Dia balik pukul 6 pagi. Oh pukul 9 malam balik. Terlayak. Tak payah lalu dapat balik dia tak mampu dah tak. Macam itulah hidup. Susah tu Ustaz. Tapi tak, bukan susah. Sebab disebut nak jadi alim, nak jadi soleh, nak jadi orang baik, bukan semata-mata ibadah amalan. Itu syarat umum. Perlu buat sebagai sunatullah, usaha, belajar, bekerja, berniaga. Syarat umum sahaja. Lebih utama tu ada syarat khusus apa dia? Minta pada Allah, minta tolong pada Allah. Sebab tu kata para ulama, ketakutan para wali satu perkara apa dia? Bukan dosa. Sebab kata para ulama, waliullah tidak takut dengan dosa. Sebab apa? Dosa boleh diampunkan dengan taubat. Allah Maha Pengampun akan semua dosa hamba-hamba. Kecuali satu perkara. Inilah menjadi ketakutan para awliya Allah. Sebab tu perasan tak? Riwayat digambarkan ada ahli syurga ni kan, dia rasa galat, dia rasa menyesal, dia rasa kesal sangat dengan kehidupan ni. Persoalan, apakah perkara yang dikesan oleh ahli syurga? Dan inilah ketakutan para awliya Allah. Bukan dosa. Sebab apa? Ahli syurga telah diampunkan dosanya oleh Allah, sebab tu masuk syurga. Namun bila mana Allah bukakan hakikat kejadian hidup ketika di dunia, dia rasa lalat sangat, menyesal, kesal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Allah berikan padanya 80 tahun hidup, 70 tahun, 40 tahun, 20 tahun hidup. Tetapi berlalunya setiap saat detik dan hidupnya itu berlalu dengan melupakan akan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalat. Dia bukan tak buat baik, dia buat baik tetapi tak sempurna baik. Dia tak maksimum masa yang ada itu untuk Allah Subhanahu Wa Taala, maka nyesal dia. Allah bukakan hakikat hidup di dunia. Ya Allah, aku umur 70 tahun tapi dah ditotalkan, kita ni betul-betul manfaatkan hidup kita 70 tahun tu. Berapa yang kita ingat Allah Ta'ala? Terkejut dia, 2 tahun je kita berzikir pada Allah Ta'ala. 68 tahun tu lalai larok. Itu yang lalat sampai bila dalam syurga. Maka Nabi tahu kita mampu nak jaga amalan kita betul. Maka Nabi ajar kita, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk ingat padamu. Sebab tu bukan semata-mata jaga amalan, jaga ketaatan. Yang lebih utama boleh mintalah pada Allah. Ya Allah, tolonglah ya Allah, aku ni pelupa, aku ni malas, aku ni jahil ya Allah. Kau peliharalah aku ya Allah, kau ingatlah aku ya Allah, kau bantulah aku. InsyaAllah dengan tenang senang dia bina ketaatan, kebaikan kan. Dia persembahkan amal kepada Allah dengan kudrah Allah, bukan kudrah diri. Maka insyaAllah mudah-mudahan bila betul faham tutur masyarakat, maka tertengkaknya kebenaran dalam jiwa kita. Qul qawli hadza wa sallallahu maaf terkasar bahasa. Telah berbicara banyak Allah saja dapat menyempurnakan perbahasan kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.